Assalamualaikum murid-murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 4? Kalau sudah, marilah kita sama-sama belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 4. Hari ini kita mempelajari bab 2, Kebangkitan Nasionalisme. Mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran bagi bab 2. Terdapat 8 objektif pembelajaran. Objektif pertama, pelajar boleh menerangkan maksud nasionalisme. Objektif kedua, mempelajari perkembangan idea nasionalisme di Barat. Objektif ketiga, mempelajari perkembangan nasionalisme di Asia. Objektif keempat, mempelajari perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Objektif kelima, mempelajari latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Objektif keenam, mempelajari faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Objektif ketujuh, mempelajari perkembangan nasionalisme. Dan akhir sekali, objektif ke-8, mempelajari kesan perkembangan nasionalisme. Bagi sesi kali ini, kita akan mempelajari objektif yang pertama, mengetahui maksud nasionalisme. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Ia juga selalu disebut sebagai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga dikaitkan dengan gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Baik, sekarang mari kita lihat apakah pendapat tokoh-tokoh sejarawan tentang maksud nasionalisme. Berikut adalah pendapat tokoh dan sejarawan tentang maksud nasionalisme. Terdapat 7 tokoh dan sejarawan yang menerangkan maksud nasionalisme. Mari kita lihat tokoh yang pertama, Hans Kohn. Menurut Hans Kohn, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Kita lihat pula pendapat Profesor William R. Roth. Menurut beliau, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat yang melanda tanah Melayu. Kita lihat pula pendapat Dato' Onn Jaafar. Kita hendaklah melahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Kita lihat pula pendapat Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front.
Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Terlihat pula pendapat Dr. R. Suntralingam. Fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Lihat pula pendapat Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Nasionalisme Melayu bukanlah segala baru hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Kita lihat pula pendapat tokoh yang terakhir, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kee Kim. Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi, apakah tafsiran nasionalisme itu sendiri? Tafsiran nasionalisme adalah berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Ia berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Nasionalisme menuju matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara berdaulat. Saya harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe